Di dalam kuliah sebelum, kisah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nyata pada kita. Nabi Allah Zakaria alaihissalam di antara Nabi Rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih sebagai contoh supaya kita sebagai hamba yakin tentang kudrat Allah. Nabi Allah Zakaria alaihissalam panjatkan doa kepada Allah Ta'ala walaupun usianya mencecah 120 tahun dan isterinya seorang yang mandul, usianya mencecah 90 tahun. Minta maaf, mandul, lagi tua. Agak mustahil untuk perolehi anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata baydina wahdina subulas salam wajannib minal fawahisha ma dhara minha wa ma batan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah, muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama dan selama-lamanya sama-sama kita panjatkan syukur dan puji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Semata-mata dengan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi sayang pada kita. Bagi kita nikmat, kesihatan, kehidupan, mudah-mudahan usia yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan satu amanah. Dan setiap amanah daripada Allah akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang dikurniakan, wahai Muhammad, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian wahai Muhammad, kamu pasti akan ditanya bila yauma idzin, hari akhirat, 'anin na'im, daripada nikmat yang dikurniakan. Mudah-mudahan saki-baki usia yang ada dapat kita manfaatkan sedikit saat di dalam mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, pada malam ini kita sambung lagi pengajian tadabbur Al-Quran. Dalam kuliah sebelum kita dah masuk surah Maryam, juzuk yang ke-16. Malam ini kita sambung lagi siri yang kedua, surah Maryam, bermula daripada ayat 8 insya-Allah sampai kepada ayat yang ke-15. Ayat 8 surah Maryam hinggalah ayat 15. Sebelum kita tengok terjemahan, sama-sama kita mendengar membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Surah Maryam juzuk yang ke-16, muka surat 305, bermula ayat 8 hingga 15. Saya baca, tuan-tuan puan-puan ikut selepas saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati aqira fahabal wa qad balagtu minal kibari itiya. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة
وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Sadaqallahul Azim. Surah Maryam ayat 8 hingga 15. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Di dalam kuliah sebelum, kisah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nyata pada kita Nabi Allah Zakaria alaihissalam di antara Nabi Rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih sebagai contoh supaya kita sebagai hamba yakin tentang kudrat Allah. Nabi Allah Zakaria alaihissalam panjatkan doa kepada Allah Ta'ala walaupun usianya mencecah 120 tahun dan isterinya seorang yang mandul, usianya mencecah 90 tahun. Minta maaf, mandul, lagi tua. Agak mustahil untuk perolehi anak. Pun begitu Nabi Allah Zakaria tidak putus-putus panjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Wahai Allah, dengan limpah kurniakan padaku, wahai Allah, akan anak. Mudah-mudahan anak tersebut boleh warisi aku segi ilmunya, nubuwahnya. Ya Allah, fahabli min ladunka waliya. Ayat 5, maka kurniakan ya Allah daripada sisi kamu kepada aku waliya waladan salihah. Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Allah Zakaria. Wahai Zakaria, ayat 7, ya Zakaria, inna nubashiruka, kami gembirakan kamu, bigulamin, kamu bakal peroleh anak laki-laki. Ismuhu Yahya, namanya Yahya. Allahu Akbar. Satu kurniaan yang besar. Disebut ketika ini isteri Nabi Allah Zakaria belum lagi mengandung. Disebut sebahagian ulama di antara satu-satunya hamba Allah Ta'ala atas muka bumi yang mana belum lagi ianya dilahirkan, belum lagi dia dikandung oleh ibunya. Nabi Allah Yahya alaihissalam, Jibril datang, ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami gembirakan kamu, kamu bakal peroleh seorang anak laki-laki, siap bernama lagi. Ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia. Tak pernah nama Yahya dibubuh, diletak kepada mana-mana hamba pun sejak Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Satu. Ingat saya tafsir Ibnu Abbas menyebut lam talidil awaqir qablahu qattun. Tak pernah mana-mana wanita yang mandul diafiatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga perolehi dapat melahirkan anak walaupun ianya mandul, tapi diafiatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Bila menampak kabaran, berita yang baik datang daripada Jibril alaihissalam. Ayat 8, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qal, berkatalah Nabi Allah Zakaria, Rabbi, wahai Allah, wahai Tuhan, anna yakunu li gulamun. Bagaimana mungkin aku akan perolehi seorang anak laki-laki? Dua keadaan. Satu, wa kanat imraati aqira, isteri aku seorang yang mandul. Kedua, wa qad balaghtu minal kibari intiyah, aku dah sampai usia yang mencecah, yang agak lanjut usianya. Qal, berkatalah Nabi Allah Zakaria, anna yakunu li ghulam, wahai Allah, bagaimana mungkin aku bakal perolehi ghulamu, seorang anak laki-laki? Dua keadaan. Satu, wa kanati muraati aqira, isteri aku seorang yang mandul, jelas 90 tahun, dah tua dah. Yang kedua, wa qad balaghtu minal kibari intiyah, aku dah sampai usia mencecah. Dua yang agak
tua katakan. Tuan-tuan puan rahimakumullah. Di sini adakah Nabi Allah Zakaria minta maaf mempertikakan kudrat Allah? Seolah-olah tidak terima akan kekuasaan Allah. Tidak, maha suci Allah. Nabi Allah, Rasul Allah yakin mereka hanya kepada Allah. Pegangan mereka, iktimat mereka kepada Allah. Cuma keluarnya kata-kata ini bukanlah menyangkal. Tidak. Tetapi semata-mata untuk menenangkan hati Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Seorang Nabi Allah, hati mereka, iman mereka cukup terjaga. Dan keluarnya kata-kata ini bukan untuk mempertikaikan kudrat Allah, tapi semata-mata kata mufassirin untuk menenangkan hati mereka, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 260, muka surat 44. Bagaimana kisah Allah Subhanahu wa taala nyatakan permintaan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala Ibrahim, ingatlah wahai Muhammad tak kala berkatanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbi wahai Allah, arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Allah, arini, show me, tunjukkan kepada aku kaifa, bagaimana tuhyil mauta, kamu hidupkan orang mati. Rabbi, wahai Allah, arini, tunjukkan kepada aku kaifa tuhyil mauta, kamu hidupkan orang mati. Allah Ta'ala jawab balik, awalam tu'min. Wahai Ibrahim, kamu tak yakin ke? Kamu tak beriman ke kepada aku? Qala bala, wahai Allah, bahkan aku yakin dengan kudrat kamu. Walakin, tetapi liyatma'inna qalbi, untuk menenangkan hati aku, supaya aku ni tenang. Hati aku ni maknanya begitu boleh menerima, redha. Hati aku seronok, hati aku tenang. Walakin liyatma'inna qalbi. Kemudian Allah Ta'ala perintah, wahai Ibrahim. Allah Ta'ala menyatakan, berfirman, wahai Ibrahim, fakuz arba'atan minat tayr. Kamu ambil 4 ekor burung, merpati, merak, ayam jantan, gagak. Satu riwayat. Arba'atan minat tayr fasurhunna, kamu cincang. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Ambil 4 ekor burung, merpati, merak, ayam jantan, gagak. Kamu cincang-cincang, buat 4 tumpukan. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kamu letak di atas 4 buah gunung. Serpihan-serpihan daripada cincangan tersebut kamu gaul-gaul, letaklah satu serpihan di 4 buah gunung. Summad'uhunna, wahai Ibrahim, kamu panggil, wahai merpati. Sedangkan riwayat menyebut di tangan Nabi Allah Ibrahim ada kepala gagak, merak, ayam jantan, merpati pun. Wahai merpati, burung merpati datang. Wahai gagak yang mana serpihannya berada di 4 buah gunung yang berlainan, datang. Ayam jantannya, gagaknya, burung meraknya. Summad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'alam anna Allah azizun hakim. Surah Al-Baqarah 260. Jelas pada kita bahawasanya Nabi Allah Ibrahim AS semata-mata untuk tenangkan hati baginda. Demikian juga kata mufassirin, Nabi Allah Zakaria AS panjatkan kata-kata ayat 8. Qal Rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari intiya. Ayat 9. Qala kazalika. Jibril AS bagi tahu, wahai Zakaria, kazalika, itu kata kamu. Qala, berkatalah, berfirmanlah Rabbuka, Tuhan kamu Allah Azza wa Jalla, huwa, perkara ini untuk isteri kamu lahirkan seorang anak, alayya hayyin, terlalu mudah ke atas aku di sisi Allah. Kenapa? Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Wahai Zakaria,
wa qad khalaqtuka min qablu, aku ciptakan kamu sebelum ini, walam taku syai'a, dan kamu tidak wujud pun atas muka bumi. Benda yang tidak ada diadakan oleh Allah. Benda dah ada dah, untuk diafiatkan oleh Allah terlalu mudah. Allah Ta'ala ciptakan daripada tidak ada kepada ada, dan benda ada nak diadakan semula. Dua-duanya terlalu mudah bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Kudrat Allah mengatasi segala mustahil bagi hamba, sekali-kali tidak mustahil bagi Allah. Kudrat Allah. Allahu Akbar. Kalau kita buka di dalam surah Al-Insan, surah Dahri, ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakum syai'an mazkura. Tidakkah sampai kepada seorang hamba, seorang manusia, hinun minad dahri, masa-masa yang lampau, lam yakun syai'an mazkura, yang mana mereka tidak pun disebut-sebut. Sebelum lahirnya mak ayah kita, tok dan nenek kita, kita tidak ada pun. Tempat-tempat tertentu, Putrajaya, Cyberjaya contoh, baru lagi. Nampak? Di Teraka dan sebagainya. Alhamdulillah, adalah nama-nama Putrajaya, Cyberjaya contoh di mengajuk kelahiran kita. Sebelum adanya ibu kita, ayah kita, datuk kita, nenek kita, cucu kita, cici kita, entah ke mana pun. Tapi itulah qadar Allah Subhanahu Wa Taala yang mana ciptakan hamba daripada tidak ada kepada ada. Walam taku syai'a, wahai Zakaria, kamu tidak wujud pun atas muka bumi, diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dan isteri kamu dah ada, cuma untuk diafiatkan oleh Allah Ta'ala terlalu mudah. Ayat 10. Berkatalah Nabi Allah Zakaria, Rabbi, wahai Allah, wahai Tuhan, ij'al li ayah. Ij'al li ayah, tunjukkan, jadikan kepada aku ayah, satu tanda, ayah, satu dalil. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, ayah juga maknanya ialah kekuasaan Allah. Ayah banyak makna. Satu, ayat Quran, tilka ayatul Quran. Satunya ayat, maknanya ayat Quran. Satu. Ayah juga bawa makna tentang kudrat Allah, kuasanya Allah. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi SAW, kita sedia maklum, baginda telah diperjalankan daripada Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa. Allazi barakna hawlahu, untuk apa? Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Ayatina. Allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Kita buka kisah Ashabul Kahfi. 7 orang pemuda demi selamatkan iman mereka. Wahai Muhammad, bagaimana Ashabul Kahfi duduk dalam gua? Selamatkan iman mereka daripada raja yang zalim, sembah patung-patung berhala. Wahai Muhammad, jika kamu tengok matahari yang naik, pasti cahayanya condong sebelah kanan mereka. Dan jikalah matahari itu terbenam, tinggalkan mereka di sebelah kiri, sedangkan mereka berada pada keadaan kawasan yang agak lapang. Kita buka surah Al-Kahfi ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya nak fokus kepada ayat. Wahai Muhammad, wa tarasyamsa. Al-Kahfi ayat 17. Wa tarasyamsa, kamu tengok matahari, iza tala'at, naiknya matahari itu, wa tarasyamsa iza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin, condong cahayanya ke arah kanan Ashabul Kahfi. Wa iza gharabat taqriduhum zatal shimal, tinggalkan mereka di sebelah kiri. Timbul persoalan, Ustaz, cahaya matahari boleh condong ke?
Tidakkah matahari berjalan di atas paksi dia? Kita buka surah Yasin ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Zalika taqdirul azizil alim. Matahari berjalan atas paksi dia. Bagaimana tak matahari boleh condong? Balik kita Al-Kahfi ayat 17. Wahum fi fajwatin minhu. Ashabul Kahfi di dalam keadaan gua yang agak lapang. Allah Ta'ala sambung lagi. Zalika min ayatillah. Linurahu min ayatina. Zalika min ayat. Ini di antara kudrat Allah Ta'ala kepada hamba. Kita buka surah Yasin ayat 33. Wa ayatul lahumul wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Wahai Muhammad, wa ayah, tanda bukti dalil kuasanya Allah kepada hamba mereka yang kufur yang syirik, lahum kepada mereka al-ardul maitatu, bumi yang gersang, kering kontang. Ahyaynaha, kami hidupkan bumi. Merekoh bumi. Tumbuhan tidak dapat hidup pun. Ahyaynaha, kami hidupkan bumi. Anna sababnal ma'a sabba thumma saqaqnal arda syaqqa wa ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa faqihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Juzuk Amma. Buka surah Yasin ayat 37. Wa ayatul lahumul lail. Wahai Muhammad, wa ayah, dalil tanda bukti hebatnya Allah, al-lail, malam. Daripada subuh sampailah senja, siang, datangnya malam. Naslahu minhun nahar, tolak malam. Bagaimana hamba? Faizahum muzlimun, mereka di dalam kegelapan. Wa ayah. Allahu Akbar. Ayat 9. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayyahin. Wahai Zakaria, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. 10. Qal, berkata Nabi Allah Zakaria, Rabbi wa ya Allah, ij'al li ayah, tundukkan pada aku tentang kuasanya kamu. Bagaimana isteri aku boleh mengandung? Alamat tanda. Qala ayatuka, di antara dalil tanda alamat kuasanya Allah, yang mana isteri kamu wahai Zakaria nampak tanda mengandung, alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyah, yang mana kamu wahai Zakaria tak mampu untuk bercakap selama 3 hari berturut-turut, sedangkan hal kamu adalah sihat, kamu tak sakit pun. Satu hari akan sampai di mana kamu ni tak mampu untuk bercakap, hanya dengan isyarat. Ayat yang menyebut illa ramza, kecuali dengan isyarat sahaja. Kamu sihat, tidak ada sakit pun, kamu tak cacat pun wahai Zakaria. Alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyah, kamu sihat, satu masa akan sampai kamu tak mampu. Itu alamat tanda wahai Zakaria, isteri kamu mula mengandung. 11. Faqaraja ala qaumihi minal mihrab. Maka keluarlah Nabi Allah Zakaria AS ala qaumihi, jumpa dengan kaum dia. Nabi Rasul diutuskan oleh Allah menyampaikan ajaran tauhid, akidah kepada hamba. Minal mihrab, daripada tempat sembunyian, tempat uzlah, tempat munajatnya. Mihrab, satu tempat yang khusus. Fa'auha ilaihim, maka diwahyukan kepada mereka, disampaikan perintah-perintah Allah kepada umat Nabi Allah Zakaria AS. Wahai umatku, wahai kaumku, ang sabbihu bukratan wa asyiyah, hendaklah kamu semua sabbihuhu, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ang sabbihu, bila? Bukratan, waktu pagi, wa asyiyah, dan pada waktu petang. Sebahagian ulama menyatakan ang sabbihu, hendaklah kamu bertasbih
an sallu, hendaklah kamu tunaikan ibadat solat. Kenapa di dalam solat adanya tasbih subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. An sabbihu an sallu. Itu di antara tafsir. Khasnya tasbih, zikir. Bila bukratan pagi wa asyiyah petang. Tuan-tuan rahimakumullah, pernah seorang sahabat datang jumpa Abdullah bin Abbas. Wahai Ibnu Abbas, apakah amal ibadat yang terlalu besar di sisi Allah? Apakah amalan yang terlalu besar di sisi Allah? Jawab Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, wahai kamu sahabat, tidakkah kamu membaca Al-Quran? Al-Quran menerangkan betapa amalan yang begitu besar di sisi Allah. Kita buka surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Permulaan juzuk yang ke-21. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar. Tuan dan puan. Wa la zikrullahi akbar. Ketahuilah oleh kamu bahasanya wa la zikrullahi, zikir kepada Allah akbar, terlalu besar ganjarannya. Tuan dan puan. Walaupun solat ibadat yang utama, julu-julu perintah yang Allah Ta'ala perintah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, solat kedudukan dia yang tersendiri. Sedekah hebat. Sehingga seorang yang hampir meninggal minta kepada Allah dilanjutkan usia mereka untuk apa? Untuk sedekah. Datangnya kematian hampir kepada hamba, apa jawab mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Wahai Allah, laula, alangkah baiknya, laula akhartani, ditakhirkan usia aku. Laula akhartani ila ajalin qarib, satu tempoh yang hampir, untuk apa? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Nampak? Sedekah dia ada kedudukan dia. Solat ada kedudukan dia. Quran, Masya Allah, kalam Allah. Setiap ayat yang kita baca meningkatkan darjat kita. Selawat, Masya Allah, kedudukan dia yang hebat. Bukan saja nama kita, nama ayah kita disebut di hadapan Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Allah, salli wa sallim daiman abada ala rasulikal karim. Tetapi zikir, kata ulama, juga satu ibadat yang cukup besar di sisi Allah. Tidak ada masa yang tertentu. Maksud saya, solat, jikalah seorang yang uzur, dia tak boleh nak solat. Seorang yang uzur, haram baca Quran. Ada waktu. Walaupun solat tinggi, tapi dia ada timing dia. Lepas zuhur, lepas subuh tidak ada solat, haram kita solat. Lepas asar, haram kita solat. Kecuali dengan sebab. Bersebab, tidak haram. Lepas zuhur ada jenazah. Datang jenazah, kita boleh sembahyang jenazah. Lepas asar ada jenazah, boleh solat jenazah. Nampak? Masuk masjid, 6:30. Sembahyang tahiyatul masjid tidak haram. Bersebab. Tapi saja-saja nak sembahyang sunat, haram. Ada timing dia. Orang uzur, haram sembahyang. Orang uzur, haram baca Quran. Walaupun Quran, solat, satu ibadat yang besar. Tapi zikir kepada Allah, tidak ada hak dia. Justru kata ulama, wala zikrullah ya akbar fi manallah, zikir ada terlalu besar di sisi Allah.
Sehingga Imam Bukhari rahimahullah telah bawa datang hadis daripada hadrat Abu Hurairah, telah meletakkan di akhir kitab Sahih Al-Bukhari. Daripada 7,275 hadis, Imam Bukhari telah mengakhiri kitabnya dengan hadis daripada hadrat Abu Hurairah, kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah yang ringan pada lidah, tidak ada huruf qalqalah, susah nak sebut. Saqilatani fil mizan, berat di dalam timbangan. Sahabat, Masya Allah, nak tahu. Habibatani ila rahman, dicintai Allah Ta'ala yang amat pemurah. Maknanya begitu terkobar-kobar. Sahabat nak dengar, apakah kalimah, dua kalimah ni berat dalam timbangan, ringan pada lidah, tidak ada huruf qalqalah, sebutan pun terlalu mudah. Allah Ta'ala cinta. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Tuan dan perempuan, sama-sama kita baca 3 kali. Subhanallahi wa bihamdihi. Ikut saya. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Terima kasih, mudah-mudahan bacaan kita dapat kita panjatkan kepada keluarga dan sebagainya. Waktu kita dalam perjalanan balik, pejabat, keluar rumah dan sebagainya, lazimkan diri kita dengan sebutan yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la zikrullahi akbar. Bukratan wa asyiyah, pagi dan petang. Dan Allah Ta'ala perintah kepada kita orang beriman untuk berzikir kepada Allah pagi dan petang. Kita buka surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai beriman, uzkurullaha, zikirlah kepada Allah Ta'ala, zikran katsira, zikir yang banyak. Wasabbihuhu, bertasbihlah kepadanya, bukratan wa asila, pagi dan petang. Ayat 12. Ya Yahya kuzil kitaba bikuwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Tuan perempuan, saya sengaja baca 4 ayat berturut-turut. Kenapa di dalam 4 ayat ini, ayat 12, 13, 14, 15. Di dalam 4 ayat ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita bahawasanya di antara kurniaan Allah Taala kepada Nabi Allah Yahya AS ada 11 kurniaan. Dalam 4 ayat ini tuan perempuan, ada 11 kurniaan Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Yahya AS. 1. Ya Yahya, wahai Yahya. Apa makna Yahya? Hidup. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya, hidup aku. Kenapa? Hampir-hampir terkubur hasrat Nabi Allah Zakaria untuk dapatkan zuriat. Lahirnya Yahya. Yahya seolah-olah bagi kehidupan baru di dalam keluarga Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Ya Yahya, wahai Yahya, kuzil kitaba bikuwah. Peganglah, ambillah, amalah, khuz, amalah dengan bersungguh-sungguh al-kitab bikuwah. Bil ijtihad. Al-kitab maknanya kitab Taurat peninggalan Nabi Allah Musa alaihissalam. Wahai Zakaria, amalah kitab Taurat, khuzil kitaba bikuwah. 1.
Wa atainahul hukma, wahai Muhammad, dan kami kurniakan, wa atainahu, kepada Nabi Allah Yahya, al-hukma, hikmah, kebijaksanaan. Disebut juga Allah Ta'ala kurniakan hikmah yang tinggi. Kata-katanya penuh dengan hikmah, kebijaksanaan. Sabiyah, ketika mana Nabi Allah Yahya sabiyah, kecil lagi. Sabiyah, kanak-kanak. Sabiyun. Kita buka terjemahan bahasa Arab, sabiyun. Kecil lagi, sabi. Budak kecil. Allahu Akbar. Kecil lagi Allah Ta'ala kurniakan al-hikmah. Wa atainahul hukma sabiyah. 2. Ayat 13. Wa hananan min ladunna. Wahai Muhammad, kasih sayang daripada kami. Kasihan belah yang begitu tinggi daripada kami. Wa hananan min ladunna, kepada Nabi Allah Yahya AS. Wa zakatan, jiwa Nabi Allah Yahya AS begitu bersih, begitu suci. Wa zakatan, zakatan maknanya bersih. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Wa zakatan, apa makna zakat? Bersih. Zakat membersihkan harta daripada sifat kikir dan sebagainya. Wa zakatan, wahai Muhammad, Nabi Allah Yahya, wa zakatan, seorang hamba yang cukup bersih jiwa raganya. 4. Wa kana taqiyya, wahai Muhammad, adalah Nabi Allah Yahya, wa kana taqiyya, seorang yang benar-benar takwa kepada Allah. Tuan dan puan-puan, subhanallah. Siapa yang intiraf, Allah Ta'ala ciptakan kita hamba, Allah Ta'ala intiraf, wahai Muhammad, Nabi Allah Yahya seorang yang takwa. Minta maaf kalau kita kata seorang baik, itu kita mungkin. Contoh, Mak, mungkin kenal dia. Kenal. Oh, bagus dia. Bagus dia. Dia dengan aku, alhamdulillah, tak jadi masalah. Siapa dia tu? Denganmu. Denganmu bagus. Dengan aku 2 kali dah tipu akunya. Contoh. Maknanya dengan orang lain dia bagus, tapi dengan orang lain dia tipu. Contoh. Nampak? Jadi maknanya orang ada yang tipu dan contoh. Tidak amanah, mungkin janji, khianat, pecah amanah, contoh. Tapi di sini Allah Ta'ala i'tiraf, wahai Muhammad, wa kana, dan adalah Nabi Allah Yahya taqiyya, seorang yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Ayat 14. Wa barram biwalidayhi, wahai Muhammad, Nabi Allah Yahya seorang yang wa barram biwalidayhi, benar-benar barran, berlaku baik, menghormati biwalidahi, ibu dan ayah. Nah, walam yakun, dan tidaklah Nabi Allah Yahya AS yakun jabbaran, seorang yang jabbar, seorang yang bengis, samsing. Jabbar, sifat Allah Ta'ala al-jabbar. Walam yakun jabbaran. 7. Yang ke-8, ansiyya, walam yakun jabbaran, walam yakun ansiyya, tidaklah Nabi Allah Yahya seorang yang ansiyya, durhaka kepada Allah. Kehidupan dia tak pernah durhaka kepada Allah dalam hidup dia. Nampak? Siapa yang intiraf, Allah Ta'ala Rabbul Jalil tahu seluk-beluk hati hamba. Hebat. Subhanallah. Akhir sekali ayat 15. Wahai Muhammad, wassalamun alaihi, kesejahteraan ke atas Nabi Allah Yahya. 3 keadaan. 1, yauma wulida, 9, hari dilahirkan. 10, wa yauma yamutu, hari diwafatkan. Dan yang ke-11, wa yauma yub'atsu hayya, hari dibangkitkan kelak di padang mahsyar. 11 kurniaan Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Yahya alaihi salam. Perempuan, Nabi Allah Yahya alaihi salam, ayat 15 ini hampir sama dengan kurniaan Allah kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Kita buka ayat 33. Kita berada ayat 15, kita buka ayat 33, hampir sama.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kata-kata Nabi Allah Isa AS kepada kaum dia. Wassalamu alayya. Wahai kaumku, wassalamu alayya. Kesejahteraan atas aku. Bila yauma wulitu, hari aku dilahirkan, wa yauma amutu, hari aku diwafatkan, wa yauma ub'atsu hayya, hari aku dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Ayat 33. Ada kesamaan Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Isa. Satunya kata ulama, Nabi Allah Yahya sempat bersama Nabi Allah Isa semasa di dunia. Kedua, tidakkah Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Isa dengan limpah kurnia berada pada langit yang kedua? Nabi SAW Mi'raj. Langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Allah Adam AS. Langit kedua Nabi Allah Isa dan Yahya. Langit ketiga Nabi Allah Yusuf. 4 Nabi Allah Idris. 5 Nabi Allah Harun. 6 Nabi Allah Musa. 7 Nabi Allah Ibrahim AS. Timbul persoalan, Ustaz, langit kedua ada dua orang Nabi ke? Walhal lain-lain. Langit hanya seorang Rasul Nabi. Kenapakah di langit yang kedua ada 2 orang Rasul, 2 orang Nabi? Jawab ulama, insya-Allah sebelum kiamat Nabi Allah Isa akan turun ke bumi. Panjang cerita, hadis menyebut akan bunuh Dajjal. Dan tidaklah kosong langit kedua melainkan adanya Nabi Allah Yahya AS. Nampak? Jadi ada kesamaan di sini. Tuan dan puan-puan rahimakumullah. Mungkin timbul persoalan, Ustaz, dalam ayat ini, ayat 15, wasalamun alaihi yauma wulida, kesejahteraan ke atas Nabi Allah Yahya AS bila yauma wulida, hari dilahirkan. Nabi Allah Isa, wassalamu alayya yauma wulitu, sejahtera atas aku bila mana aku dilahirkan. Ustaz, saya pun sejahtera. Ustaz tanya mak saya 5 kilo Ustaz lahir. Sihat, sejahtera. Demam kuning tak ada. Sakit kuning, demam kuning pun tak ada. Paru-paru berair pun tak ada. Contoh. Sihat Ustaz, saya 5 kilo Ustaz. Contoh. Jikalah Nabi Allah Yahya sihat, wassalamu alayya, wassalamun alaihi, saya pun sihat. Nampak? Apa kata ulama? Apa kata mufassirin? Itu kata kamu zahiriyah. Apakah yang dimaksud dengan wassalamu alayya, wassalamun alaihi? Sejahtera ke atas Nabi Allah Yahya AS. Satunya ialah tuan perempuan, harus kita ingat lahirnya Nabi Allah Yahya AS dalam satu hadis menyebut lan tamashu asyayatin, syaitan tak sentuh dia pun. Selamat daripada sentuhan iblis, sentuhan syaitan. Demikian juga Nabi Allah Isa AS. Bukan masalah, bukan tidak ada demam kuning, bau berair, itu zahirah. Tapi hakikatnya disebut juga dalam satu riwayat, lahirnya Nabi Allah Yahya AS dan dia tidak menangis. Kenapa? Tidak disentuh oleh iblis, laknatullah, oleh syaitan, laknatullah. Nampak? Maknanya, wassalamun alaihi yauma wulida, hari yang dilahirkan, wa yauma yamutu, hari diwafatkan. Panjang cerita, minta maaf walaupun Nabi Allah Yahya wafatnya amat menyedihkan. Demi untuk bela agama Allah, tegakkan hukum Allah, walaupun minta maaf dipancung. Kita buka sirah Qisas Nabiyin, dipancung. Tapi demi untuk tegakkan hukum Allah. Kenapa dipancung? Panjang cerita dia. Raja nak kahwin dengan anak saudara dia, satu benda yang haram, raja perintah dan sebagainya. Demi untuk tegakkan hukum Allah, dia rela walaupun dibunuh sekalipun. Jadi kematian, kewafatan yang begitu sempurna, yang begitu bernilai di sisi Allah Ta'ala, hanya sebenarnya untuk menegakkan hukum Allah. Tilka hududullah, tilka hududullah, tuan-tuan. Itu adalah di antara
larangan Allah, batasan Allah. Kita buka Quran. Tilka hududullah fala ta'taduha. Satu. Tilka hududullah fala taqrabuha. Nampak? Dua keadaan. Ini adalah batasan Allah, janganlah kamu melanggarnya. Itu adalah fatwa. Tilka hududullah, itu adalah hukum hak-hak batasan Allah. Fala taqrabuha, itu adalah taqwa. Fatwa fala ta'taduha. Taqwa fala taqrabuha. Dia tidak hampir kepada larangan Allah. Mudah-mudahan dengan lipat kurnia kita ditaufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih yakin betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa jannibna al-fawahisha ma dhara minha wa ma batan. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa jannibna al-fawahisha ma dhara minha wa ma batan. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.